Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mukillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi dalam majlis ilmu walaupun berada di rumah masing-masing, namun insya-Allah moga-moga Allah tetap memberi manfaat kepada kita, disebabkan kerana sudah pastinya ilmu itu satu cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara yang disukai oleh Allah Taala adalah sang hamba-Nya mempelajari ilmu dan berusaha untuk mengamalkannya. Jadi diucapkan kepada antum semua agar mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Dan Ustaz ucapkan Assalamualaikum semua. Ada yang hujan katanya di sana. Dan Ustaz dan juga Waalaikumsalam pada siapa-siapa yang memberi ucapan salam kepada Ustaz. Alhamdulillah, di mana saja antum berada, sama ada di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Besut, di Melaka, di Johor, di Selangor, di Pulau Pinang, di Kelantan, dan di mana saja berada, moga-moga antum semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita seperti biasa akan menyambung balik pembacaan kitab kita. Kita sampai pada muka surat yang ke-21. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Syattani baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafa al-haqqa li ahlihi wa asbata al-amru min wujudi aslihi. Dikatakan bahawa jauhlah antara, jauh di sini jauh beza. Jauhlah antara yang mengambil dalil dengan dia, dengan Allah, dan antara yang mengambil dalil atasnya, atas Allah. Ada yang Allah menjadi dalilnya, ada yang Allah menjadi madlulnya. Maknanya atasnya, maka dalil atasnya bermula yang mengambil dalil dengan dia, mengambil dalil dengan Allah. Jadi contohnya adalah apabila seorang itu melihat alam, maka hatinya terlebih dahulu mengingati Allah. Mengingati Allah, maka dia terus mengingati Allah, barulah dia melihat kepada alam tadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang sudah hatinya hidup dengan Allah, orang yang sudah sampai kepada Allah Taala. Yakni dia mengambil dalil dengan Allah, dengan arti kata melihat Allah, mengingati Allah terlebih dahulu, barulah melihat kepada alam. Maka bermula yang mengambil dalil dengan dia, yakni dengan Allah, itu telah dikenalnya hak bagi ahlinya. Maka sesungguhnya ini bagi orang-orang yang tertentu yang sudah dikenali di sisi Allah Ta'ala, orang yang diberi makrifat oleh Allah. Maka bila orang itu diberi makrifat oleh Allah, hatinya sentiasa hidup kepada Allah, sehingga tidak ada yang dia melihat hanya kecuali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan disabitkan pekerjaan daripada wujud asalnya. Apa-apa segala perkara, apa-apa segala pekerjaan, wujud asalnya kembali kepada Allah yang asalnya.
Jadi apa sahaja yang berlaku, maknanya dia mengingati ini daripada Allah. Mendapat rezeki Allah, diuji oleh Allah, kurang rezeki Allah juga. Dan ketika mendapat pekerjaan daripada Allah, tiba-tiba dibuang pekerjaan daripada Allah. Ketika mana orang muliakan kita, Allah yang muliakan, tiba-tiba datang fitnah, Allah yang menguji kita. Maknanya orang hinakan kita, itu Allah semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Maka apa-apa sahaja, segala-galanya dia telah melihat, semuanya datang daripada Allah. Dalam keadaan hati benar-benar ingat kepada Allah, ini dikatakan orang yang telah sampai kepada Allah. Maka dia telah menjadikan Allah itu dalil. Dengan arti kata, setiap apa yang berlaku, setiap apa yang dia lihat, setiap apa yang didengari, dipandang, semuanya hatinya sudah fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini siapa? Ini orang yang hati sudah hidup dengan Allah. Bagaimana nak mencapai ini, nanti kita akan bicara insya-Allah. Baik. Yakni dikatanya, jauhlah antara yang mengambil dalil dengan jauh ni, jauh beza sama sekali. Orang yang mengambil dalil dengan dia atas segala kainat. Dia mengambil dalil dengan segala kainat, sesuatu yang ada, yang dia lihat ataupun alam ini. Jadi dia melihat alam dulu, dia melihat kainat dulu, dia melihat benda yang ada dulu, benda yang wujud, sesuatu yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala dulu, dia melihat di situ. Maka mereka itu jauh dengan orang yang mengambil dalil dengan dia atas segala kainat mereka itu. Jauh beza dengan orang yang mengambil dalil dengan Allah dibandingkan dengan orang yang mengambil dalil dengan selain daripada Allah. Maka mereka itulah yang wasil mereka itu kepadanya. Mereka itu adalah orang yang wasil. Apa makna wasil? Orang yang sampai kepada Allah. Dia ada orang yang sampai kepada Allah. Sudah sampai kepada Allah, semuanya dilihat Allah. Baik, contohnya macam mana? Satu hari orang maknanya Allah Ta'ala uji kita. Satu hari orang ambil hak kita dengan cara orang mencuri barang kita. Maka di situ hatinya sudah fana, itu semua daripada Allah. Maka di situ dia muhasabah dirinya, apa salahnya dengan Allah, apa yang menyebabkan Allah menguji dia begini. Maka dia tidak mencela kepada orang yang mencuri. Kerana apa? Dia mengetahui bahawa itu Allah yang mendatangkannya sebagai ujian. Sebab itu ada satu orang yang soleh, ketika mana orang mencela dia, dia diam, tak kata apa-apa. Dia pun balik di rumah, dia bertaubat kepada Allah. Dia balik ke rumah, dia pun kata, aku maafkan orang yang cela aku. Tetapi malam tu dia menangis, dia bertaubat. Lalu orang tanya dia, kenapa kau menangis? Kata beliau, aku menangis kerana kerana mengingatkan kesalahan aku, dan aku bertaubat kepada Allah. Apa yang menyebabkan kamu bertaubat? Yang menyebabkan aku bertaubat adalah lambatnya aku memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada aku. Sepatutnya masa orang kata ke dia, cela dia, serta-merta dia maafkan, tapi dia diam, tak maafkan lagi, balik rumah baru maafkan. Maka dia bertaubat kepada Allah. Maka bagi orang yang sudah fana, semuanya dilihat Allah Ta'ala. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Maka orang yang melihat siapa yang memberi rezeki kepada Allah Ta'ala, hatinya sentiasa rasa takut kepada Allah. Makan rezeki Allah, lalai kepada Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama, hatinya sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jauh beza. Orang yang terus kepada Allah, mengingati Allah, baru melihat alam, berbeza dengan orang melihat alam dulu, baru ingat kepada Allah. Jadi tak sama. Dia kata Allah yang menciptakan alam, dengan alam ini diciptakan oleh Allah. Maka tidak sama kedudukan orang tadi. Tidak sama dengan orang yang makan mi, lalu dia kata sedap sungguh mi ini. Dengan orang yang makan mi, dia kata pandai sungguh orang yang masak mi ini. Jadi tidak sama mengikut pandangan tadi. Baik, kita tengok di sini. Lalu dikatakan lagi, mereka ini orang yang wasil, mereka yang sampai mereka itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Maka terhijab segala kainat daripada mereka. Terhijab kainat, alam-alam ini tidak dia pandang,
tertutup, terhijab, terdinding alam ini, maka yang terlihatnya Allah. Apa-apa saja dia melihat Allah, baru melihat pada alam. Jadi Allah dahulu, alam ini, alam tidak terdinding hatinya kepada Allah. Kita ni terdinding, alam mendindingi Allah. Kalau alam mendindingi Allah, kadang-kadang kita dapat nikmat, kita rasa bila kita berjaya dalam perniagaan, kita rasa ini kecerdikan kita, ini kehebatan kita, ini daya usaha kita, maka kita terdinding Allah yang memberi kepada kita. Itu gambarannya sahaja. Maka bagi orang yang telah sampai pada Allah, tidak maknanya terdinding dia alam, terdinding dia kainat, semua terdinding. Dia hanya melihat Allah Ta'ala semata-mata. Ini bagi orang yang sudah sampai kepada Allah. Maka yang dilihatnya daripada mereka itu, maka yang dilihatnya akan kainat itu, maka tiada diambil dalilnya. Kerana kainat itu, alam itu sudah terhijab dengan dia. Dia lihat tapi tidak mengambil dalil kepada alam. Jadi tidak sama. Ada orang dia tengok ciptaan Allah, dia tengok dulu, oh hebat gunung, indahnya gunung ini. Kemudian dia nampak pada gunung itu ada air yang mengalir. Oh, ada air terjun, indah sungguh. Lama-lama baru dia mari fikir, Allah hebat, Allah menciptakannya. Setelah dia melihat alam, keindahan alam, keajaiban alam, kehebatan tu, baru dia mari dalam hati, itu semua ciptaan Allah. Tidak maknanya orang ini ada lagi terhijab Allah. Alam menghijabi dia dulu. Dia melihat alam, melihat gunung, melihat air terjun, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat burung-burung yang berkicauan, melihat kepada, baru melihat Allah. Bermakna apa? Bermakna alam ini menghijab dia dengan Allah. Tetapi ada orang, dia melihat alam, dia melihat gunung, dia melihat air terjun, dia melihat burung-burung yang berkicauan, melihat alam flora, maknanya yang keindahan, pandangan yang begitu cantik. Walaupun dia lihat, tetapi Allah dulu. Dia terus kepada Allah Ta'ala, barulah dia melihat alam. Jadi katanya dalam ini mengatakan bahawa orang yang sudah wasil kepada Allah Ta'ala, dia adalah orang yang sudah hatinya sudah terhijab dengan sudah tiada hijab lagi dengan Allah. Adapun maknanya alam ini hanya dia melihat pandangan sahaja. Maknanya bagaimana jika kita terjerumus ke lembah maksiat, dari sudut manakah sepatutnya perlu dipandang? Ya, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang ditimpa kepada kamu kebaikan, itu minallah, daripada Allah. Adab kita, wa ma asabaka min sayyi'atin, apa-apa yang menimpa kepada kamu kejahatan, kemaksiatan, wa min nafsik, daripada diri kamu. Baik, bagaimana orang-orang yang ahli-ahli sufi, penyucian hati, dia menjalani pendekatan menyucikan hati, tiba-tiba dia jatuh kepada maksiat. Maka dia jatuh kepada maksiat, hatinya tetap memandang kepada hati memandang, hatinya tetap mengingati Allah di atas kesalahan dia, dan dia kembali kepada muhasabah dirinya, bukan muhasabah Allah. Kenapa Allah tetapkan saya jatuh kepada maksiat? Kenapa Allah kekalkan saya pada maksiat? Kenapa Allah Ta'ala tak lepaskan saya daripada maksiat? Kamu tak perlu muhasabah Allah, kamu muhasabah diri kamu. Kenapa kamu jatuh pada maksiat? Kenapa kamu lalai kepada maksiat? Kenapa saya tadi? Maka ini menunjukkan bahawa hati kita ini terhijab. Jadi manusia ini ada dua. Satu, dia tidak terhijab dengan Allah, direct kepada Allah. Maka alam ini yang maknanya tidak terlihat dia. Alam inilah terhijab dengan dia, tapi dia tidak terhijab dengan Allah. Maknanya direct pada. Tetapi ada orang, mungkin ini kita, yang ini kita terhijab dengan alam. Nak nampak ke Allah ini, nak nampak kita makan nasi lemak supaya kita ingat kepada Allah yang memberi rezeki pada kita, itu banyak benda lagi kita terhijab.
Maka melihat gunung terhijab dengan keindahan gunung, nampak air terjun, keindahan dengan air terjun, nampak dengan pemandangan, keindahan pemandangan. Kadang-kadang nak sampai kepada Allah lah yang mencipta segala-galanya, tidak memberi kepada sesuatu yang amat payah sekali. Ini tanda hati kamu terhijab. Itu jauhnya kamu, maknanya tidak sama dengan orang yang sudah mencapai makrifat, hatinya benar-benar mengerti kepada Allah. Baik. Kemudian dikatakan lagi bahawa maka tiada diambil dalilnya dengan dia di atas kainat tadi. Kainat tidak diambil dalil, walaupun dia melihat alam, tapi dia tidak mengambil dalil pada kainat. Pada alam tadi, pada alam dia tidak mengambil dalil, walaupun dia melihat akan dalil itu. Dia melihat akan apa yang wujud tadi, yakni Allah Ta'ala mewujudkan sesuatu kainat, tetapi hatinya tetap melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini yang dikatakan bahawa orang yang tadi, bila Allah Ta'ala beri kepada dia pembukaan hati dia, maka dia hanya melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dipanggil orang yang wasil, orang yang sampai kepada Allah. Baik. Dan antara yang mengambil dalil atasnya dengan kainat, dan mereka itulah yang salik mereka itu. Ada juga yang mengambil dalil dengan kainat. Dia mengenal Allah dengan ilmu. Kalau kita bahasa lagi, kita boleh kata gini, tidak sama orang mengenal Allah dengan ilmu dengan orang mengenal Allah dengan memandang. Dia memandang gunung ganang, dia ingat Allah. Ada orang dia dengan ilmu, nampak gunung ganang, tahu bahawa Allah lah yang mencipta. Dan orang yang memandang tidak sama dengan orang yang merasa. Maknanya ada orang dia tahu bahawa maknanya buah durian ni sedap. Sedap macam mana? Kalau dibanding dengan buah-buah yang lain, tak boleh nak banding. Buah durian lebih sedap rasanya. Rasanya manis. Maknanya. Oh, gitu. Tapi ada tak durian depan mata? Tak ada depan mata. Hanya khabar saja. Tak sama dengan orang yang tengok durian depan mata dia. Sedap buah durian ni, tapi ada depan mata. Tapi orang yang memandang pula dengan orang yang makan, orang yang rasa tak sama. Orang yang rasa lagi tahu. Lagi tahu. Begitulah gambaran orang yang dekat dengan Allah. Dia melihat. Ada orang hanya mengenal Allah dengan ilmu, ada orang yang mengenal Allah dengan memandang alam baru mengenal Allah, ada orang yang mengenal Allah dengan merasa kewujudan Allah Ta'ala. Maka ada dia panggil tauhid i'tiqadiyah, itu mengenal Allah dengan ilmu. Ada yang dipanggil dengan tauhid syuhudiyah, mengenal Allah dengan memandang. Ada dengan dipanggil tauhid wujudiyah, memandang Allah dengan merasa kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak sama. Nak lebih faham lagi, begini contohnya. Tak sama orang kenal harimau dengan ilmu. Orang kenal harimau dengan ilmu, kenal singa dengan ilmu, macam seperti kita cerita kepada budak-budak sekolah. Kita beritahu kepada budak-budak sekolah, ini cikgu nak cerita tentang harimau. Maka harimau ini taringnya tajam. Maknanya kukunya tajam, taringnya panjang, tajam, membahayakan. Lalu diceritakan tentang sifat-sifat harimau. Walaupun sudah tahu harimau itu ganas, walaupun sudah tahu kedudukan sifat harimau, tetapi dalam hati tidak rasa takut. Kenapa? Kerana hanya mengenal Allah dengan ilmu. Sebab itu minta maaf banyak-banyak, kita nak mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, itu hanya mengenal Allah dengan ilmu. Kita belajar sifat 20, kita belajar sifat 20. Apa dalil sifat 20? Contohnya, apa dalil kudrat? Maknanya dalil nakli, dalil akli. Dan apa dia kita nak bagi tahu mustahil sifat Allah, maka diketahui semua dalil-dalil itu tidak lagi membawa kepada takut kepada Allah, kerana dia hanya mengenal Allah dengan ilmu. Mengenal Allah dengan ilmu tu umpama budak-budak kecil yang mengenal harimau, yang mengenal singa.
Singa ni bekeng tak? Orang Terengganu kata bekeng. Ganah tak? Ganah, bekeng, garang. Walaupun kamu sebut tentang singa itu ganas, bekeng, garang, bahaya, sebut, tetapi dia tidak takut kepada Allah. Tidak takut pada singa tadi. Tak takut pada singa. Ini nak bagi tahu, ustaz pernah pegang singa. Percaya tak? Harimau. Harimau lah, kita pegang belakang dia. Tapi harimau tu harimau hak dah kerah dah. Maknanya bukan harimau hidup. Tapi harimau memang harimau lah. Tapi bukan harimau. Harimau tu dah kerah dah. Dekat museum kita pegang. Saya ambil gambar sebelah je contohnya. Okey, baik, gurau je. Maka dikatakan bahawa mengenal Allah dengan ilmu. Jadi mengenal Allah dengan ilmu tadi, itu dia panggil ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid, kenal Allah dengan ilmu. Tapi kita nak datangkan rasa gerun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mengenal Allah dengan syuhud, dengan apa dia? Dengan memandang. Memandang. Orang yang mengenal Allah dengan memandang ini, contohnya macam mana? Kalau kita kata harimau itu ada, lalu kita pandang harimau. Ataupun kita pun maknanya memandang tengok harimau, ada harimau melintas, rasa takut pun datang. Maknanya ada harimau, tapi itu rasa takut itu dipanggil tauhid syuhudiyah. Merasa takut itu sudah ada. Takut sudah ada. Tetapi tinggi lagi dia panggil tauhid wujudiyah, mengenal Allah dengan cara wujudiyah, yakni dengan cara merasa kewujudan Allah. Maknanya benar-benar merasa. Inilah tidak sama orang yang benar-benar mendapat hakikat dengan orang yang berada di dalam syariat. Begitu. Tidak sama orang yang menjadikan Allah Ta'ala itu dalil dengan madlul. Betul, Ustaz pegang harimau, tapi harimau yang keras lah, insya-Allah, yang sudah diawetkan. Okey, baik. Maka dikatakan lagi bahawa orang yang antara yang mengambil dalil atasnya dengan kainat, mengambil dalil dengan kainat itu, yakni dengan arti kata seseorang itu mengambil dalil dengan wujudnya alam tadi, mengambil dalil dengan wujudnya alam, harimau dan sebagainya, harimau, alam ini seperti gunung ganang dan sebagainya, dan mereka itu orang yang salik, orang yang berjalan kepada Allah. Salik juga tetap dipanggil ahlullah, boleh menjadi ahlillah. Maka ahlillah ni ada dua. Orang yang sampai kepada Allah dua. Satu dia panggil orang wasil, orang yang sampai. Yang kedua dia panggil orang salik, orang yang berjalan. Orang yang berjalan. Orang berjalan kepada Allah ini dia ada empat syarat. Nanti kita bicarakan. Kita akan bicara. Tak cukup 4 syarat ni, dia tak sampai lagi salik, tak berjalan balik lagi dengan Allah Ta'ala. Baik, kita tengok. Maka dikatakan bahawa antara yang mengambil dalil dengan kainat, dengan mengambil dalil dengan alam itu, dan mereka itu yang salik mereka itu, yakni orang yang berjalan kepada Allah, maka mereka itu pada hal suluk mereka itu dalam keadaan mereka berjalan kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah, mereka itu mahjub daripada Tuhannya, masih lagi terhijab dengan Allah. Terhijab dengan Allah. Sebab apa? Sebab melihat kepada alam dahulu baru ingat Allah. Maka alam itulah yang menghijabnya. Memang kita bermula daripada benda yang kosong hati kita, maknanya lalai kepada Allah. Maka dengan kita dimasukkan ilmu yang mana dalam hati kita sudah ada nur Allah Ta'ala, kita belajar, nanti cahaya ilmu itu akan terus menyinari hati kita. Maka memanglah kita ini asal kita datang dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an
la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah Ta'ala akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Ini yang kamu keluar daripada perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, lalu Allah Ta'ala jadikan kamu pendengaran dulu, wal absar baru penglihatan, wal afidah baru hati tadi, baru hati boleh hidup. La'allakum tashkurun, moga-moga kamu bersyukur kepada Allah. Maka manusia ini begitulah keadaannya. Dalam dahulu kita ini dalam keadaan tak ada apa-apa, tiba-tiba sampai satu ketika Allah Ta'ala jalankan kita kepadanya. Kita pun mendekatkan diri pada Allah, itu dipanggil salik. Setelah mendekatkan diri pada Allah, lalulah sampai dia kepada Allah, itu dipanggil wasil. Baik, kita tengok lagi orang yang salik masih lagi terhijab dengan Allah. Kenapa? Kerana lebih melihat alam dulu. Tengok alam dulu baru tengok Allah. Bukan tengok Allah terus. Tengok alam dulu, tengok gunung dulu, bukit dulu, tengok sungai dulu, tengok laut dulu, tengok alam lagi, tengok keindahan lagi, tengok alam flora. Tengok itu baru ingat pada Allah. Maka sesuatu yang dia lihat itulah terhijab dia. Benda alam itulah yang menghijab dia dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala. Maka dengan dia kata mahjub daripada Tuhan mereka itu dengan melihat lain daripada Allah Ta'ala, dan hak Allah Ta'ala gaib daripada mereka, dan Allah Ta'ala gaib daripada mereka. Apa makna gaib? Tidak ada hilang dalam hati mereka. Tengok baik, bila melihat gunung, kadang-kadang hati tak hidup lagi ingat Allah. Hati tak hidup lagi ingat Allah kerana tengok gunung lagi indah. Maka kita memandang, kita melihat keindahan alam, maka hati kita, akal kita tertumpu dengan keindahan alam. Oh, cantik keindahan alam begini. Maka ketika mana melihat keindahan alam itu, apa yang ada dalam hati? Allah ke alam? Tapi bila mana seorang itu melihat alam, di dalam hatinya Allah, itu orang wasil. Tapi kalau dia melihat alam, dalam hatinya ada alam indah dan sebagainya, maka itu dia panggil orang yang terhijab dengan Allah. Apa yang menghijabkan dia itu? Alam yang dia lihat itu menghijabkan dia dengan Allah. Maka dalam keadaan macam itu, kerana apa? Kerana Allah gaib daripada mereka itu, tidak ada dalam hati mereka, maka diambilnya dalil dengan kainan. Oleh kerana dalam hati kamu tidak ada Allah, maka diambilnya dalil itu dengan kainan. Tengok dulu, masukkan dalam hati kita ni Allah ni dengan cara macam mana? Tengok alam dulu, tengok alam, gunung dan sebagainya. Mari fikir, barulah akhirnya Allah Ta'ala datangkan kita ini, maknanya mula mengingati Allah. Ya Allah, indah sungguh. Ustaz pernah berjumpa dengan satu orang perempuan tua. Dia dulu pernah jiran pada Ustaz. Masa tu tak umur belasan tahun lagi, jumpa satu orang makcik ini, dia ngaji Quran, dia ajar Quran, dia guru Quran. Orang mari tiap-tiap hari rumah dia, baca Quran. Kalau dia datang jumpa sikit, apa cakap je sebut Allah Ta'ala dulu. Ya Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Ya Allah, cantiknya Allah Ta'ala. Ya Allah, kayanya Allah Ta'ala. Dia akan kata gitu dulu. Ini pengalaman Ustaz jumpa satu orang makcik, maknanya yang dia mengajar Quran di rumah. Tolong dia duduk jiran kita dulu, masa tu Ustaz budak lagi. Dia bila sahaja je makanan saja, dia pun hantar makanan rumah kita. Dia kata, ini Allah Ta'ala, rezeki Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala lama. Ini maknanya. Jadi pengalaman jumpa dengan satu orang yang tidak lekang daripada lidahnya, hanya meletakkan Allah Ta'ala. Kesannya kita lihat apa? Lihat beliau ini kuat membaca Quran, berzikir. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan lagi bahawa diambilnya dalil dengan kainan atas pada hal taraki mereka tu. Apa makna taraki? Taraki ni dia semakin tinggi.
makin meningkat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Maka dia melihat alam dulu, melihat alam, dalam keadaan dia melihat alam, kemudian dia cuba mendekatkan diri pada Allah. Maka hal keadaan orang salik ini masih lagi ahlillah. Orang salik masih lagi ahlullah, orang yang berjalan kepada Allah walaupun pada peringkat awalnya dia terhijab. Dia terhijab lagi Allah. Maknanya dia nak datang kepada Allah, dia kena tengok gunung dulu. Gunung baru dia nampak Allah yang mencipta gunung. Dia tengok bukit dulu, baru dia tengok, ya Allah, besarnya kebesaran kamu. Maka gunung bukit itu masih lagi terhijab. Tapi orang yang macam ini, setelah kalau dia melihat gunung semata-mata tak sampai kepada ingat Allah, maka ini memang orang yang dia panggil tertutup hatinya pada Allah. Tetapi orang yang ketika mana dia melihat gunung, lama-lama dia datang ingat pada Allah, ini maksudnya orang yang masih lagi mahjub, terdinding, tetapi dalam keadaan taraki kepada Allah, meningkat naik kepada Allah Ta'ala. Maka jauhlah antara keduanya, beza tak sama. Orang yang terus kepada Allah, dan jikalau ittifaq keduanya di dalam takluknya dan ikhtilaf keduanya di dalam tahqiqnya, dalam takluk dia hatinya tetap nak cari Allah, hatinya tetap nak cari Allah Ta'ala belaka, tapi orang itu sudah tahqiq dia dengan Allah, yang satu lagi belum lagi tahqiq. Jadi dari segi tahqiq dia, maknanya dari segi pegangan dia yang kuat kepada Allah Ta'ala ini tidak sama, berbeza antara keduanya tadi. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh kepada kita ini mencari jalan supaya apa? Supaya hati kita ini biar betul-betul dekat kepada Allah. Jadi tak apa mahjub, walaupun mahjub bukan mahjub, tak apa, walaupun mahjub tapi mesti kena ada taraki. Taraki itu apa? Yakni dia mengambil dalil sehingga hatinya dan dia seolah-olah meningkat naik daripada dalil mengingati alam, daripada dalil mengambil dalil pada alam, sehingga kepada hatinya mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah orang tu, orang yang nak mendaki kepada Allah. Maka orang yang sudah sampai kepada Allah ni, ada yang dipanggil orang yang majzub. Apa makna majzub? Orang yang ditarik oleh Allah. Setelah banyak dia berzikir ditarik. Maka dalam keadaan macam itu, dia sudah sampai, dia sudah dekat dengan Allah. Tapi nak dapat itu ada 4. Boleh ambil catatan 4. Apa dia? Ada 4 orang yang salik kepada Allah. Jalan salik kepada Allah, yang pertama, perjalanan hidupnya mengikuti syariat. Ini pertama, perjalanan dia mengikuti syariat. Jadi apa-apa mengikuti syariat. Jadi ini perjalanan dia nak apa? Berkahwin ikut syariat. Dia nak berumah tangga ikut syariat. Dia nak berniaga ikut syariat. Jangan berniaga ikut hentam saja. Ilmu muamalah juga kena ada. Biar mereka dapat tahu yang mana satu ini riba, ini perniagaan yang dibenarkan. Jadi yang pertama, mengikuti syariat dalam kehidupan. Itu yang pertama, orang yang salik kepada Allah. Yang kedua, melazimi zikir. Maknanya melazimi zikir. Jadi yang pertama, kehidupannya mengikut syariat. Yang kedua, melazimi zikir. Kalau dia tak zikir, hatinya tidak akan membawa kepada ingat kepada Allah Ta'ala. Maka dia akan terlekat dengan alam. Sebab itu bermula dengan zikir. Apa buktinya Ustaz? Ustaz kata begitu. Dalilnya Allah berfirman, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maknanya, Rabbana ma khalaqta hadza batina, subhanaka rabbana fakina, subhanaka rabbana
wa qina azabannar. Maka dikatakan bahawa orang-orang yang sentiasa berjalan kepada Allah, iaitu dengan jalan, orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, mereka itu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk baring, dan mereka bertafakur mengingati kejadian Allah. Daripada berzikir baru mari ingat Allah. Zikir. Okey, baik. Kalau kita tak berzikir, kita tengok alam semata-mata. Zikir, antum berzikir, antum akan tengok alam. Indahnya bukit, tapi Allah menciptakan bukit. Itu dia dua. Yang kedua, tadi yang pertama tengok semata-mata sebab tak zikir. Bila zikir, bukit ini diciptakan oleh Allah. Zikir lagi, setelah zikir lagi, pergi yang ketiga, dia naik lagi sikit lagi. Apa dia? Allah yang mencipta bukit. Dia naik begitu. Biar zikir lagi, banyak lagi zikir, akhirnya tengok bukit Allah, dalam hati bukit. Maknanya itu gambarannya. Baik, yang kedua, melazimi zikir. Jadi para jemaah, bila kita bercakap untuk kita sampai kepada Allah, tidak tahulah jalan mana kecuali jalan zikir yang telah ditunjuk oleh para masyayikh sufiyah. Maka yang kedua, orang yang berjalan ialah dengan memperbanyakkan zikrullah kepada Allah. Yang ketiga, meneruskan taubat dan meneruskan taubat serta mengelokkan ibadat. Kita tak sekali yang nombor 3, mengelokkan ibadat dengan taubat. Kenapa? Kalau orang tanya para jemaah, pernahkah kita terfikir kenapa selama ini berat keduk kita beribadat? Ustaz lah, bukan antum. Tapi kenapa berat nak beribadat? Sebenarnya yang memberatkan ibadat itu dosa. Dosa yang memberatkan ibadat. Maka bila kita berusaha membuang dosa-dosa, tubuh badan kita jadi ringan untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam keadaan itu, yang ketiga, melazimi taubat dan mengelokkan ibadat. Mengelokkan ibadat itu nombor 3. Yang keempat adalah dibimbing oleh guru mursyid. Berjalan kepada Allah mesti ada guru mursyid yang dapat membimbing antum. Jadi para jemaah sekalian, moga-moga Allah Ta'ala temukan guru yang soleh. Kalau orang tanya, Ustaz, di akhir zaman nak cari guru mursyid ni macam mana? Ada yang datang, dia kata, Ustaz, saya nak berguru dengan Ustaz lah sebab Ustaz ni guru mursyid. Astagfirullah, Ustaz ini bukan guru mursyid. Mursyid pun tidak, murabi pun tidak. Maknanya, jadi apa dia? Kalau antum tidak bertemu lagi guru mursyid, antum banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga memperbaiki ibadat melalui taubat, dan yang keempat dibimbing oleh guru mursyid. Jadi bila mendapat guru mursyid tadi, duduk dengan guru mursyid nanti kena duduk, kena ada 4, kena ada taat kepada guru tadi. Yang kedua, kena ada adab kepada guru tadi. Yang ketiga, kena ada khidmat dengan guru tadi. Yang keempat, kena cinta mahabbah kepada guru tadi. Ini perjalanan orang yang nak pergi kepada Allah Ta'ala. Maknanya. Baik. Lalu dikatakan bahawa apa yang dikatakan ta'alluq tadi, dari segi ta'alluqnya maknanya ittifaq dan keduanya pada ta'alluq, bersamaan keduanya pada ta'alluq. Apa makna ta'alluq tadi? Yakni dengan arti kata ta'alluq dalam mencari Allah. Sama aja, dua-dua cari Allah. Orang salik pun cari Allah, orang wasil pun mencari Allah. Hanya orang wasil itu dia sampai pada Allah ketika mencari Allah. Dan orang salik masih lagi mencari-cari. Tetapi berbeza dari segi tahqiq, istilah jalan tu tidak sama. Orang yang sudah wasil, dia melihat Allah lain. Melihat alam tak sama dengan kita. Dia melihat alam, dia tidak terhijab hatinya. Kita melihat alam, terhijab kita dengan Allah Ta'ala. Maka begitu gambarannya. Dan jauh beza yang melihat dengan no akhwan. Melihat dengan no akhwan, dan yang melihat dengan no mukawwin. Ada melihat dengan no akhwan. Akhwan ini alam, dengan melihat cahaya alam.
dibandingkan dengan melihat cahaya Allah. Mukawwin ni Allah, maknanya tidak sama. Jadi begitu. Kita tengok orang yang sudah salik kepada Allah, orang yang berjalan kepada Allah, dia masih lagi melihat alam. Tapi dengan bimbing, dengan perkara mengikuti syariat, lazimkan, teruskan berzikir, teruskan bertaubat, ikut nasihat-nasihat guru dan seumpamanya, lama-lama hatinya semakin cahaya, akhirnya sudah tidak lagi melihat alam, melihat Allah. Bandingannya begini, kalaulah kita duduk dalam gelap, kalau kita duduk dalam gelap, kita nak berjalan, kita perlu lampu picit, betul tak? Lampu picit, lampu jalan, semua diperlukan. Kalau naik kereta, perlu lampu kereta. Kalau lampu kereta tu tak menyala, kita tak berjalan malang dengan kereta. Atas alasan bahaya orang langgar kita langgar orang, kita masuk longkang ataupun masuk dalam parit. Jadi perlukan lampu. Kenapa? Kerana duduk dalam gelap. Maka duduk dalam gelap, hati kita ini maknanya kita ada lampu picit, kita boleh berjalan, kita boleh melihat sekadar yang kita suluh tu saja kita boleh nampak. Yang kita tak suluh, kita tak nampak. Tetapi bila di siang hari, lampu suluh sudah tidak guna dah. Sebab apa? Sebab ada cahaya matahari. Jadi bila sudah ada cahaya matahari, tak perlu dah lampu suluh. Maka tak payah lampu suluh, sudah nampak melihat. Lihat pula, semua dapat lihat, kiri kanan dapat lihat mengikut keluasan pandangan mata. Maka demikianlah dikatakan bahawa bila sudah ada nurullah, cahaya Allah, sudah tidak lagi melihat kepada cahaya yang lain daripada itu. Maknanya jadi insya-Allah maka dikatakan bahawa dikatakan bahawa hidupkan hati kamu berzikir agar hati kamu bercahaya, dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Memandang Allah bukan dengan mata ini, tapi memandang Allah dengan mata hati, dengan cahaya hati, insya-Allah. Mudah-mudahan ustaz adalah salah seorang guru musyrik, masya-Allah. Sebagai doa, insya-Allah doa, tetapi rasa agak jauh lagi. Yang paling penting ustaz doakan antum semua, moga-moga dikurniakan guru musyrik yang dapat membimbing hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahawa apabila seorang itu memandang dengan pandangan hati Allah, maka sudah tidak terpandang lagi akuan alam ini. Baik. Maka yang salih itu mahjub daripada Tuhannya dengan melihat asar, melihat kesan-kesan Allah. Yang antum tengok gunung ganang tu kesan sifat Allah tu. Yang antum melihat gunung ganang tu kesan daripada sifat kudrat iradat Allah Ta'ala. Maknanya maka akuan itu maujud kepadanya, maka mengambil dalil ia dengan akuan. Oleh kerana dalam hati kamu nampak alam, maka kamu melihat pada alam lah. Ada pun majdub ni, itu dikenali hak. Ada juga orang yang ketika mana sudah dia ditarik oleh Allah Ta'ala, dia mengenal Allah. Dengan arti kata, apabila sahaja seorang tadi Allah Ta'ala telah tarik dia. Ada pun orang majzub majzub itu iaitu yang mengambil dalil dia dengan Allah. Majzub itu dikenal. Majzub ni begini Tuan je dengar tak orang majzub dia panggil. Majzub ini bila kesan daripada banyak berzikir. Contohnya antum banyak berzikir, jumpa dengan satu orang guru, orang tu talqin talqin. Jadi ustaz pernah jumpa di Yaman satu orang Habib. Habib ini dia telah talqinkan ustaz supaya berzikir dengan la ilaha illallah 100,000. La ilaha illallah 100,000. Dia kata tentang kamu zikir saja 100,000 atau tidak 70,000. Zikir saja
kedapatan serah pada Allah Ta'ala. Nanti kalau ada apa-apa bagi tahu. Bagi tahu ke dia ke, tapi di zaman tu kita ambil talqin. Jadi dikatakan di dalam kitab-kitab tasawuf, orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, bila dia sudah banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, satu demi satu hijabnya akan terbuka. Tutupan hati akan terbuka. Paling kurang para jamaah kita ini terhijab dengan Allah sebanyak 70,000 hijab. Sebab itu zikir la ilaha illallah kalau boleh jangan kurang daripada 70,000 kalau boleh. Maknanya ini setengah ulama mengatakan demikian. Jadi bila sudah berzikir ni, kita nak sampai kepada Allah ni tak sampai kepada Allah. Sebab apa? Yang menyebabkan tak sampai pada Allah ialah maksiat dosa-dosa kita. Tapi setelah kita berzikir, satu lapisan, kalau kitab tu satu lapis. Maknanya satu lapis. Kitab ini tebal. Maknanya. Tapi bila satu lapisan kita berzikir, lepas zikir satu lapisan, lama-lama jadi nipis. Hati kita lama-lama jadi tembus kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tarik, terus menjadi dikenali, terus mengenal Allah Ta'ala. Dan terangkat baginya hijab terangkat dengan kesan daripada dia berzikir, pembersihan hati tadi. Maka tiada dilihat sesuatu, tak ada dah lihat lain, hanya melihat Allah Ta'ala. Maka mengambil dalil dengan dia atas segala kainat, dan adalah yang berdiri serta melihat dalil pada kainat itu mahjub daripada ain musyahadah. Jadi dikatakan bahawa yang melihat lagi alam masih lagi terdinding hatinya daripada ain musyahadah, yakni mata yang memandang Allah. Ingat, mata yang memandang Allah bukan mata ni. Mata yang memandang Allah lah mata hati. Mata hati yang memandang Allah Ta'ala. Bermula yang mengambil dalil dengannya itu dikenali hak bagi ahlinya, iaitu yang wajibul wujud. Yang mengambil dalil dengan Allah Ta'ala itu adalah ahli Allah Ta'ala, dan dia mengetahui Allah Ta'ala itu wajibul wujud, wajib wujud. Apa makna wajib wujud? Wajib wujud ini wujud yang wajib. Maknanya apa? Maknanya wujud Allah tidak ada permulaan. Wujud Allah tidak ada permulaan. Itulah wujud yang sebenar-benar wujud. Kita tak wujud. Macam mana kita tak wujud? Kita tak wujud ni, yang wujud yang sebenarnya Allah. Kita ni umpama kita tengok diri kita dalam cermin. Kita tengok diri dalam cermin tu tak ada wujud pun kita. Maknanya yang wujudnya ni kita sebenarnya. Sebenarnya Allah yang sebenar-benar wujud, adapun kita tidak wujud. Kerana apa? Kerana kita wujud hanya sementara sahaja. Okey, baik. Maka Allah Ta'ala wajibul wujud, wajib wujud dia. Maknanya bagi zatnya, iaitu asal pada wujud tiap-tiap mawujud. Itulah Allah. Semua yang wujud atas muka dunia, alam, gunung, ganam, bukit, apa semua, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, baik manusia, baik jin, baik langit, bumi dan sebagainya, asalnya Allah. Maknanya itu semua Allah lah yang mewujudkannya itu. Wala in ta'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Kalau ditanya kepada mereka itu yang tidak beriman kepada Allah, siapa yang menjadi langit dan bumi? Maka dijawabnya Allah. Maka Allah lah yang mustahak, yang sebenarnya. Maka iaitu Allah Ta'ala, bahawasanya yang terlebih nyata ia daripada yang jaiz, yang harus, yang nyata, yang sebenar Allah. Yang kita yang harus ini apa? Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Ma yasihu wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah ada dan tiada. Kita, kalau orang kata tak ada dah orang tu, kita boleh terima? Boleh terima. Maknanya kenapa? Benda yang harus tu boleh terima ada dan tiada. Tapi Allah wajib. Apa makna wajib? La yutasawwaru fi aqli adamuhu. Dalam kitab dia kata wajib itu la yutasawwaru fi aqli adamuhu. Tidak dapat terfikir dalam fikiran kita kalau dia tak ada. Makna itu dipanggil wajib wujud, yang sebenar-benar wujud. Maka wujud kita, wujud Allah wajib wujud. Wujud kita macam mana? Wujud makhluk ada yang wujud isnadi, wujud yang bersandar. Seperti apa? Adanya anak, ada ibu bapa.
Maknanya ada yang wujud kita ni selain pada wujud isnadi, dia panggil wujud aradi, wujud yang mendatang. Seperti apa? Adanya objek, ada bayang-bayang. Itu tidak ada pada Allah Ta'ala wujud yang begitu. Baik, maka dia kata yang jaiz kerana dalil akal atasnya, kerana bahawasanya dipahamkan wujud, kemudian maka tinggalkan atasnya maujud, tiada dipaham dalam maujudnya, melainkan bahawa ia wujud mutlak, tiada muqayyid. Baik, wujud-wujud alam ini wujud ada, lepas tu tak ada pula, lepas tu tak ada pula. Itulah wujud alam. Tetapi wujud Allah Ta'ala wujud mutlak yang tiada dikaitkan pada yang lain. Tak ada orang, tidak ada yang menjadikan dia. Lam yalid wa lam yulad. Itu wujud Allah Ta'ala maknanya. Dan demikian itu mewajibkan kamal, mewajibkan kesempurnaan Allah pada tiap-tiap wajah, tiap-tiap keadaan, tiap-tiap perkara, tiap-tiap segala sudut. Itu menunjukkan Allah Ta'ala itu sempurna. Dan barang yang lazim bersifat dengan segala sifat kamalat, iaitu sifat kesempurnaan, kemudian daripada kamalat segala sifatnya itu zahir asal, kesan daripada kesempurnaan sifat Allah, keluarlah kesan-kesan. Kita ni wujud sebab apa? Sebab kesan sifat sempurna Allah yang menciptakan manusia. Begitu. Maka dikenal mawujud itu daripada wujud, dikenalnya alam daripada Allah yang wujud, dan segala sifat yang demikian itu mawujud kemudian dikenal akan diaf'al daripada segala sifat. Maka Allah Ta'ala ini yang bersifat wajibul wujud ini akhirnya mendatangkan segala yang mawujud, iaitu sifat Allah yang wajibul wujud mengadakan mawujud, mengadakan alam. Alam itu menunjukkan af'al Allah, menunjukkan sifat Allah. Begitu gambarannya. Dan disabitkan pekerjaan yang dia hudusul kaum, dan daripada wujud asalnya. Okey, lalulah dengan sifat Allah. Allah jadikan alam, Allah jadikan gunung, Allah jadikan bukit. Maka jadikan alam, jadikan hudusul kaum, maknanya berlakunya penciptaan. Allah Ta'ala mencipta, hebat Allah Ta'ala cipta alam ini, hebat Allah mencipta langit bumi. Maknanya itu kehebatan Allah. Kalau direnung, kita dapat memikirkan bahawa betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan iaitu dia kata pada wujud asalnya, iaitu jika dalam dengan kemurahan hak dan fadal kelebihannya dan zahir makhluk itu daripada asal sifatnya dengan fi'ilnya, maka semua yang Allah Ta'ala cipta adalah kesan daripada sifat kemurahan Allah, sifat kebesaran Allah, dan dengan sifat itulah lahirnya kesan dia. Adapun jadi alam adalah kesan daripada sifat Allah. Alam, penciptaan alam adalah kesan daripada sifat wujud dan kudrat dan iradat Allah. Kerana disebut dalam kitab Al-Qudratu wal Iradatu muta'alliqatani bi jami'il mungkinat. Kudrat dan iradat itu adalah maknanya kudrat tertakluk kepada perkara mungkin. Maka alam dengan sifat kudrat iradat, Allah mencipta alam. Wal isladu alaihi min adamil wusuli ilahi, dan mengambil dalil atasnya itu daripada ketiadaan sampai kepadanya. Kamu mengambil dalil alam, maknanya kamu tak sampai lagi pada Allah. Kerana bahawasanya yang sampai kepada satu itu terkait ia daripada dalil. Kalau sudah sampai tak payah tengok alam dah. Sebab nyata kepada dia, tengok alam apa sudah nyata, tak payah guna dah lampu picit. Sebab apa? Lampu cahaya matahari dah ada. Gitu gambarannya, maknanya. Maka betapa berkendak ia kepada mengambil dalil. Apa pula kita nak ambil dalil dah? Sebab dah lihat Allah Ta'ala. Ini jadi tak sama lah. Orang yang kesan dia berzikir, hatinya bersih, tak sama orang yang hati bersih dengan hati kotor. Tidak sama dengan orang yang bahagia dengan orang yang menderita. Orang menderita macam mana? Minta maaf banyak. Orang yang menderita adalah orang yang hatinya lupa Allah.
Itu sebenarnya orang menderita. Sebenarnya tidak susah. Kadang-kadang kita tengok, oh kenapa bersedih, sedih sungguh, maknanya kadang-kadang murung, kadang-kadang nak berjalan pun letih, Allah saya banyak masalah. Sebenarnya masalah semua kecil seandainya Allah yang besar ada dalam hati kamu, Allah yang maha besar ada. Tetapi bila Allah yang maha besar tidak ada dalam hati, maka masalah yang kecil semua nampak besar. Maknanya, maka dalam keadaan macam itu, katanya Syekh dalam kitab Lataif Minan, ketahui olehmu bahawasanya dalil itu hanya saja didirikan ia bagi yang menuntut hak, tiada bagi yang melihat akan dia. Orang yang dalil ni baru nak cari-cari Allah, bukan yang sudah jumpa Allah dah. Maknanya itu baru nak cari-cari Allah, kena ada dalil. Maka bahawasanya yang melihat itu terkaya ia. Yang sudah melihat dia tak berhajat lagi pada dalil, sebab nyata yang dia lihat, sebab dia dah nyata dah daripada ia, tiada berkendak lagi pada dalil. Dah nyata dah, maka tak perlu lagi pada dalil. Maknanya sudah nyata, hati sudah ingat pada Allah. Bila hati sudah ingat pada Allah, tak ada lagi bergantung pada yang lain pada Allah. Maka adalah makrifat itu dengan itibar menyampaikan segala wasilah kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa satu lagi ni? Dan kemudian maka kembali ia kepada kesudahan daruriyah. Maka dikatakan orang yang sudah sampai makrifat ini adalah orang yang sudah maknanya sudah kalau kita bahasa mudah, sudah direct kepada Allah. Maknanya sudah direct kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah tidak lagi melihat lagi pada yang lain. Sebab tu kalau datang musibah pun nampak Allah yang memberi musibah. Maka hatinya tepat kembali kepada Allah. Kita tak nampak begitu, jadi kita cepat marah pada makhluk, cepat mana kecewa dan seumpamanya. Dan apabila ada segala kainat barang yang nyata, nyata kaya sebab nyatanya daripada mendirikan dalil, maka mukawin itu aula dengan kayanya daripada dalil, daripada segala kainat. Maka kata Syekh, setengah daripada orang yang terlebih ajaib itu bahawa segala kainat itu menyampaikan kepadanya. Jadi dikatakan bahawa bila orang tu sudah sampai pada Allah, dia sudah tidak lagi berhajat kepada yang lain. Dia hanya melihat kepada semuanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati sudah ingat kepada Allah. Berbeza dengan orang yang masih lagi terhijab dengan Allah. Maka terhijab dengan Allah Ta'ala itu, cara dia nak menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu, maka dia memang kena lihat benda yang terhijab dulu. Dia kena melihat alam dulu. Melihat alam, ingat Allah, sampailah dia kepada Allah, sampai kepada Allah. Wa illa famata ghaba hatta yastadillu alaihi wa mata ba'da hatta takuna al-asaru hiya allati tusilu bihi. Dan jikalau tiada demikian itu, maka gaib dia hingga adalah diambil dalil atasnya dengan sesuatu. Jikalau tiada ia, tiada zahir, demikian sesuatu. Manakala jauh ia hingga ada segala asal itu, ialah yang menyampaikan kepadanya, iaitu yang hampir, yang melengkapi akan tiap-tiap sesuatu nurnya. Dan nyatalah atas tiap-tiap sesuatu zuhurnya, iaitu zahirnya, dengan zahir bagi demikian. Panjang lagi ni kita nak baca ni. Demikian suatu. Jadi dia punya perkiraan dia sama saja, nak bagi tahu oleh kerana hati ini terhijab dengan selain pada Allah, maka tak nampaklah Allah. Bila tak nampak Allah, cari dalil, jalan-jalan maknanya. Contohnya ginilah. Kita dah kenal dah rumah seorang tu. Jadi kalau kita dah kenal rumah seorang lagi, perlu tak kita tanya orang? Perlu tak kita tengok signboard? Kita tak perlu lagi tengok signboard. Zaman sekarang tengok Google Map tak perlu dah, tengok signboard dah. Tanya orang pun tak. Sebab apa? Kita dah kenal, direct pergi terus. Tetapi kalau kita tak kenal, kita kena tanya orang, kita kena tengok signboard. Menghala ke kampung Batu Buruk contohnya. Contoh kata, saya nak pergi rumah Ustaz Mustafa Kamal.
Kenal ke tak kenal? Tak kenal. Tak kenal tak sama dengan orang kenal. Orang kenal macam mana? Start kereta direct sapa depan mu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Awak siapa tadi tu maknanya sebab kenal. Tapi kalau tak kenal, kena tanya orang kat mana rumah, kat mana jalan dia, tengok signboard dan seumpama baru nak sapa. Gitulah kita. Oleh kerana hati kita ni terhijab lagi, kena banyak belajar, kena banyak zikir, kena banyak taubat, kena banyak berjalan mana akan berjalan pada Allah, maka begitulah perbezaannya. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Kita ini tak wasil lagi, kita salik. Jadi 4 perkara kena ingat: mengikuti syariat, menghidupkan sunnah, dan juga melazimkan zikir dan berselawat, beristighfar. Dan yang ketiga, lazimkan taubat, elokkan ibadat. Dan yang keempat, duduklah di bawah bimbingan guru yang mursyid, yang murabbi, agar antum semua sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Perbahasannya agak tinggi sedikit, agak tu sikit, tapi harapnya dapat memahami. Ustaz bukan orang alim, Ustaz bukan orang soleh, dan seandainya ada lagi tidak memahami, bertanyalah kepada orang yang lebih alim, lebih soleh. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, insyaAllah. Jadi besok hari Rabu, malam Khamis rasanya, insyaAllah kalau diizinkan Allah, kita akan bertemu malam besok, insyaAllah. Doakan kesihatan Ustaz doakan kesihatan antum semua, demi Allah Ustaz kasih kepada antum semua. Apa-apa nanti Ustaz doakan dalam sembahyang, dalam tahajud. Maaf, Ustaz bukan ahli tahajud, dalam zikir dan juga dalam ibadat-ibadat yang mampu Ustaz buat, insyaAllah Ustaz akan doakan antum semua. Doakan Ustaz supaya dijauhkan daripada maksiat. Segi nak tengok tak, tanyalah Ustaz baru ni. Moga-moga dapat manfaat di atas apa yang Ustaz sampaikan. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.